billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimat semua dan apa khabar muslimin semua? Harap-harap semua sihatlah, insyaAllah. Kita sihat walaupun sekarang kita dah masuk bulan kedua, bulan Februari dalam tahun Masihi. Alhamdulillah, bulan Januari ni rasa macam cepat aja, tapi saya rasa ramai pun dah banyak kita laksanakan dan tahun ni pun saya rasa produktif lah, Alhamdulillah. Jadi dah masuk bulan kedua, jadi insyaAllah mudah-mudahan bulan ni jadi lebih baik daripada bulan yang lalu. Dan ini pun bermaksud kita lebih dekat dengan Ramadan. Ramadan akan tiba berapa lama lagi? Kira minggu je. Kalau kita tengok Februari, Mac, April dah Ramadan. April pertengahan, belum pertengahan dah masuk Ramadan dah. Lepas tu bila kita dah masuk Ramadan, persiapan untuk Ramadan dah bermula. Sekarang dah kita nak kena siapkan untuk Ramadan. Siapa yang belum bayar balik puasa, sila puasa. Siapa yang mungkin belum boleh baca Quran, maka menjadi satu motivasi. Saya ada satu pelajar ni, dia kata tahun lalu dia tak boleh baca Quran, jadi dia menangis. Jadi tahun ni dia berazam nak belajar Quran. Dan jadi Alhamdulillah, bila dia join kelas Quran, dia dah boleh baca. Dia rasa subhanallah, dia nangis, dia dah boleh. Jadi dia persiapkan diri dia. Ramadan masih dalam bulan April, tapi dia dah persiapkan diri dia daripada sekarang. Sekarang she's already halfway there. Dia dah boleh baca Al-Quran dengan, walaupun mungkin tak cepat ke apa, Alhamdulillah dia dah boleh eja dan baca Al-Quran, subhanallah. Jadi progressively muslimin dan muslimat, dia tak boleh masuk Ramadan je. Kita ni kadang-kadang masuk Ramadan je, kita nak keluar Ramadan je dah tahu segalanya. 30 hari mana cukup. Kita nak kena persiapkan diri kita untuk Ramadan. Bila kita dah persiapkan dalam Ramadan, kita amalkan apa yang kita dah siapkan. Itu sebenarnya dah amalkan apa. Tak boleh siapkan time Ramadan. Siapkan persiapan dia kena sebelum Ramadan. Lepas tu time Ramadan apply, amalkan. Keluar daripada Ramadan, jangan wasted lagi kan. Keluar daripada Ramadan, kita dah jadi orang yang mana subhanallah, kita dah mungkin belum boleh baca Quran, dah boleh baca Quran. Mungkin belum boleh solat sunat, dah boleh solat sunat banyak. Lepas tu kita dah boleh khusyuk dalam solat, kita dah faham beberapa perkara. Jadi ini semua adalah perkara yang penting untuk kita persiapkan betul sebelum Ramadan. Antara yang kita kena persiapkan adalah of course tafsir Al-Quran, memahami intipati Al-Quran sedikit sebanyak je. Pelita Al-Quran ni, Masya Allah, buku ni memang Masya Allah. Saya banyak kali baca buku ni pun saya rasa macam tak jemu. Bacaan Al-Quran ni bila kita baca dia punya makna, baca banyak kali pun tak jemu-jemu. Al-Fatihah tu baca banyak kali pun tak jemu-jemu. Ada je benda yang kita boleh belajar, ada benda yang kita ada kena mengena dengan jiwa kita, subhanallah. Ni Al-Quran, salih likulli zaman wa makan. Al-Quran ni dia boleh digunakan sampai bila-bila. Kita tak boleh tinggalkan harta untuk anak kita, tak boleh tinggalkan harta untuk cucu kita. Kita kan tinggalkan Quran. Quran ni nanti anak kita, cucu kita, cicit kita, anak-anak mereka, semuanya keturunan kita semua, Quran yang sama yang kita baca, Quran samalah mereka baca. Tak ada perbezaannya, subhanallah. Jadi Quran ni memang dia tak kata macam, walaupun satu ayat kita baca ni kita tadabbur, Masya Allah, memang Masya Allah. Jadi kalau kita kan dalam surah Al-A'la kan, kita dah cakap tentang ayat pertama, macam mana kita kena tasbih dengan nama Allah. Lepas tu kita bawa tasbih kita dalam solat kita. Jadi ada dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Lepas tu bila kita cakap tentang mengenai macam mana Allah, kita bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita, tasbih, apa buruk sangka kita ada terhadap Allah. Itu tak boleh terjadi sebab Allah yang menjadikan, alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menjadikan dan menyempurnakannya. Allah tak jadikan gitu saja, Allah sempurnakan. Kita buat rumah kadang-kadang tak maintain. Kadang tak boleh tersapu, tervacuum, terkemas. Ada time okey, ada time tak okey. Allah mencipta sesuatu, dia maintain sesuatu, subhanallah. Tak ada kesilapan, tak ada rasa penat.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak penat, Allah tak ngantuk, tak macam kita. Nak buat kerja ngantuk, nak buat kerja penat Kau masak apa hari ni? Aku tak masak hari ni. Badan sakit lah, penat semacam kan. Kita kadang-kadang penat lah, mood ni macam mana lah, ada dia bangun macam tak tahu apa nak masak lah. Allah tak ada. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Subhanallah. Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Yang mengatur, menentukan dan menunjukkan. Allah mengatur, menentukan, menunjukkan. Subhanallah. Apa terjadi, apa yang ini semua Allah yang tentukan. Allah tentukan apa jadi. Kalau kita tahu Allah yang tentukan hidup kita, kita beres, semuanya beres. Sebab kita tahu Allah yang tentukan. Memang kalau benda tu aku tak dapat, maksudnya memang bukan untuk aku. Subhanallah. So, kenapa? Sebab Allah yang mengatur dan Allah yang menunjukkan. Subhanallah. Tak dapat kahwin dengan orang tu, tak apa, tak dapat kahwin. Sebab Allah kata Allah yang mengatur, dia bukan untuk kamu. Subhanallah. Kita percaya rezeki kita tu Allah yang atur. Yang menumbuhkan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, lalu menjadikannya kering lagi hitam. Allah kasih kita makan, Allah kasih kita apa yang Allah kasih, semuanya tak ada permanen. Kekayaan kita tak permanen, makanan kita tak permanen, diri kita pun tak permanen. Rambut hitam kita pun tak permanen, nanti akan jadi putih juga. Gigi kita tak permanen, nanti sampai dah tua pun kita, kadang-kadang orang pakai dentures tu kan, tak ada permanen. Allah tunjukkan badan kita ni sihat daripada baby. Kita tengok baby cute aja. Anak saya Nusaibah tu 2 gigi tu kat depan tengok pun dah cute. Nanti dah besar-besar, kalau kita dah jadi dah sekarang dah jadi tua, dah tak ada gigi, lain tak? Lain. Manis muka. Saya suka tengok nenek-nenek tak ada gigi. Manis lah muka dia, cute saya ingat. Betul tak? Tapi cute-nya cute lain dengan baby kan. Subhanallah. Jadi kalau Allah tunjukkan kita apa yang kita ada, dia takkan kekal. Rambut kita takkan kekal. Skin kita, kita punya kulit, lama-lama dia akan reput, lama-lama dia akan rasa macam ada wrinkle. Allah nak letak apa pun macam itu juga. Allah tunjukkan kita tak ada benda yang kekal. Umur kita takkan kekal, umur kita akan meningkat sahaja. Subhanallah, semuanya tidak akan kekal. Apa lagi yang kita nak? Semua Allah ciptakan. Lepas tu Allah kata sanukri'uka fala tansa. Allah kata nanti kami membacakan kamu sehinggakan kamu tidak lupa. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan dalam tulisan. Ini yang saya nak ajarkan hari ini insya-Allah untuk kita persiapkan untuk Ramadan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan dalam tulisan. Jibril turun, Jibril akan mengajar secara hafalan. Rasulullah SAW akan hafal. Betul tak? Susah ke senang? Kalau ada tulisan dengan tak ada tulisan, susah. Kalau kita ada tulisan, kita nampak, kita pakai audio, kita pakai visual, berdua-dua kita boleh hafal, senang. Tapi tak ada tulisan, kena ingat, lepas tu kena ingat lagi, ni datang ke mana, ni datang ke mana. Ada orang bilang Nabi ummi. Nabi adalah orang yang tidak tahu baca. Nabi yang tidak tahu baca. Nabi ni tidak tahu baca. Yes, ada hikmahnya kenapa Nabi tak tahu baca. Kan sebab Nabi kalau tahu baca, orang tak percaya Quran dia datang daripada Nabi SAW. Tapi sebenarnya sekarang orang yang tak tahu baca, dia tak semestinya tak, orang dia tidak intelijen. Tengok kita nenek-nenek kita, datuk-datuk kita, mereka mungkin tak tahu baca. Nenek saya, arwah nenek saya, kalau nak sign tu, dia sign lama nak dia sign, nak tulis nama dia je. Sign tu tulis nama dia je, tulis cute dah, lama dah dia sign. Tapi dia intelijen. Tanya dia, ini tinggal blok mana, tingkat berapa, telefon, number apa, semua dia hafal. Saya kalau saya tanya ni sekarang saya dah lupa katnya. Tahu picit handphone nama orang tu je. Handphone dia kita tak tahu apa number dia. Orang-orang dulu mana ada hafal nama, dia hafal handphone, dia hafal nombor. Subhanallah. Saya masih ingat nenek saya nanti dia cakap kan 600160. Bila dia nak cakap tu, dia nak tulis, dia nak picit tu, nanti dia cakap. Very intelligent. Arwah datuk saya, arwah pakcik saya. Subhanallah. Otaknya Masya Allah. Kalau boleh, ingatannya Masya Allah. Jadi tak semestinya orang tak pergi sekolah ataupun tak boleh baca, dia tak intelligent. Dia tak intelligent. Ni kita anak-anak muda, kita kena faham. Kita yang ada degree, kita yang ada masters, kita yang ada PhD, kita tak boleh look down on other people yang tidak ada, mungkin dia diploma sahaja, ataupun dia mungkin mak-mak kita, ataupun dia tak ada, dia sampai primary school aja. Doesn't mean yang kita ni lebih intelligent daripada dia. Doesn't mean yang kita ni lebih faham daripada dia. Tak. Kadang-kadang saya duduk dengan orang-orang yang mana dia tak ada degree, tapi saya faham apa dia cakap.
Dan dia show me the high level of intelligence. Kadang-kadang saya duduk dengan orang yang pelajaran, tapi Masya Allah, saya tengok tak ada intelligence. Mungkin dari segi pelajaran ada, tapi dari segi macam emotions, dari segi ni saya kata, oh, there's no street smart. Subhanallah. Semalam baru saya jumpa dengan seorang ibu. Semalam saya jumpa lah dekat blog ni kan. Lepas tu saya tengah berbual dengan dia. Lepas tu saya tengok muka dia stres sekali. Saya kata, are you okay? Saya tanya tu je. Okay dia kata. Lepas tu saya bilang, dia bukan orang Islam lah. Dia bukan orang Islam. Are you okay, auntie? Dia kata, okay. I okay Wana, she said. Lepas tu saya tanya dia betul-betul. Auntie, you look like you want to cry. Terus dia macam, I okay lah. Terus dia tunduk. Dia nangis. Dia nangis. Padahal dia tak pernah nangis dengan saya. Saya rasa dia overwhelmed. Dia betul-betul overwhelmed. Rasa betul. Kenapa? Dia kata, anak saya semua tinggi-tinggi pelajaran, tapi anak saya tak tolong saya dalam kerja rumah. Bila tak tolong, anaknya dah besar-besar, semua dah 20-an, dah masuk 30-an, semua dah besar, tapi tak tolong saya dalam kerja rumah. Umur dia pun dah nak dekat 70. Jadi dia penat sangat. Sampai dia rasa macam very difficult for her to do the household chores. Jadi dia kata, saya menyesal. Pelajaran ada, anak-anak saya semua pelajaran ada, tapi dalam this aspect minum air pun tak boleh cuci cawan, tak boleh ni ke dia. Saya rasa menyesal. Saya nangis, subhanallah. Kesian sangat. Kadang-kadang kita macam gitu kan, orang intelligent, subhanallah. Jadi saya balik tu, saya cakap cerita dengan anak saya, tengok tu bukan pasal pelajaran je, bukan pasal kita nak high marks, high ini je, tak. It's about a lot of things in life. Kita tak boleh kata orang yang ada degree, orang yang ada masters, orang yang ada PhD tu successful in life. Kita tak tahu yang mungkin orang yang tak ada apa-apa pun primary school tu dia lah paling successful. Dia lah paling bahagia, subhanallah. Kita tak tahu, subhanallah. Jadi tak boleh judge. Jadi di sini Rasulullah SAW is the intelligent person that ever lived. Intelligence Rasulullah SAW ni, subhanallah. Hebatnya memory Rasulullah SAW. Dan Allah kuatkan memory Rasulullah SAW. Allah beritahu Rasulullah SAW, sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepadamu sehingga engkau tidak lupa. Allah jaminkan di sini apa yang Allah bacakan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak akan lupa. Sama dengan mesej pertama Allah beritahu Rasulullah SAW, Iqra, baca. Aku tak tahu baca, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Faham tak maksud dia di sini? Kita baca ni bukan sebab kita pandai. Kita baca kerana Allah yang kasih kita baca. Kita hafal ni Quran bukan kerana kita hebat tau. Sebab Allah yang buat kita hafal ni. Allah cipta kita, Allah cipta lidah kita, Allah cipta otak kita. Satu je Allah tarik, kita dah tak boleh hafal. Satu urat je Allah tarik, kita dah tak boleh lafaz. Allah nak bilang kita siapa kita. Kadang-kadang kita ni look at ourselves, kita rasa kita tak boleh tau. Saya dah tua lah ustazah, saya tak boleh. Saya tak boleh lah ustazah, saya gini. Kita boleh. Sebab apa? Sebab Allah yang ciptakan kita. Allah yang ciptakan kita. Subhanallah. Ni ayat ni Masya Allah, saya baca, saya merinding, saya dengar sanuqri'uka fala tansa. Allah yang buat Rasulullah SAW tidak lupa dengan ayat Al-Quran. Belum lagi hafal Quran satu ayat. Muslimat, kita ni ada mushaf kat depan, dia nak hafal Quran terbelit-belit, kesana kesana kan. Rasulullah SAW turun ayat Quran ni berbeza-beza. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Jibril ajar, letak mana, letak sini, letak sana, letak sini, Jibril ajar. Ada yang tanya saya, Ustazah, Quran ni dihimpun ni, siapa yang letak ni? Manusia letak ke? Siapa yang letak? Saya kata Allah yang letak. Allah yang letak ni, Allah yang letak. Allah turunkan lain-lain, tapi bila dia match together, yang Jibril yang mengajar Rasulullah SAW untuk letak ke mana, letak kat mana, letak kat mana, bila put together, cantik je. Itu satu mukjizah. Mana ada orang
Dia cakap sikit, cakap sikit, cakap sikit. 23 tahun cakap. Lepas tu bila put together, satu cantik. Bila kita belajar Al-Quran tu, kita tengok, ya Allah cantiknya poetry dia cantik, ini cantik. Dia semuanya macam cantik. Subhanallah, linguistik dia Masya Allah. Subhanallah. Di sini kita kena ingatkan diri kita. Kita ni muslimin dan muslimat, kita tak ada apa-apa lah, habuk pun tak ada. Kita masak sedap bukan kerana kita masak sedap, kerana Allah yang bolehkan kita masak sedap. Kita pandai jahit bukan kerana kita pandai jahit, sebab Allah bolehkan kita pandai jahit. Kita pandai apa lagi? Pandai apa-apa pelajaran bukan kerana kita pandai sebab Allah bolehkan kita pandai dalam pengajaran. Apa kebolehan kita, itu semua Allah yang berikan. Ada orang cakap, Sasa boleh cakap, boleh ajar ni. Bukan saya punya. Saya tak pilih ke apa. Ini siapa kasih? Allah kasih. Bila Allah kasih, datang dengan bebanan juga. Allah kasih kita sesuatu, kebolehan. Kita kena gunakan kebolehan tu dengan cara yang baik, ke arah jalan yang baik. Tak boleh kita duduk je. Subhanallah, satu ujian untuk kita. Tapi di sini Allah sebut illa masya Allah. Kami akan pastikan engkau tidak lupa. Bacakan sampai Rasulullah SAW tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang mengetahui yang lahir dan yang tersembunyi. Nah, sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW, dia tidak akan lupa apa yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak akan lupa. Seorang manusia mungkin lupa, yang bukan Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW tidak lupa. Tapi ada beberapa perkara yang Allah mahu dan Allah buat Rasulullah SAW lupa, supaya menjadi pengajaran buat umat Rasul, buat sahabat-sahabat, buat kita. Contoh macam sujud sahwi. Allah benarkan, memang dah takdirkan. Allah kata Rasulullah SAW kena lupa. Jadi bila lupa buat sujud sahwi, boleh tunjukkan kepada kita macam mana tu sujud sahwi. Kalau Rasulullah SAW tak pernah lupa, macam mana kita nak tahu sujud sahwi macam mana? Kalau Rasulullah SAW tak pernah qada salat, macam mana kita nak tahu ada hukum qada salat? Jadi ni semua kita tahu ni sebab Allah kehendakkan Rasulullah SAW buat sebegitu supaya menjadi pengajaran untuk kita semua. Okay? Alright, lepas tu wa nuyassiruka lil yusra. Allah kata kami akan mudahkan jalan yang mudah bagi mereka. Jadi Allah SWT kata apa yang kita nak, Allah mudahkan jalan ke arah kemudahan dan pandukan ke jalan yang senang dalam segala hal dan keadaan. Subhanallah. Lepas tu fadzakir in nafa'ati dzikra, sebab itu berilah mereka peringatan, pelajaran, kerana peringatan ada manfaat. Peringatan ni Masya Allah, saya cakap ni Masya Allah, saya baru tadi berbual dengan teman-teman Kita kadang-kadang kalau nak tegur orang buat salah kan, kadang rasa macam mana nak buat macam cara macam mana. Pertama sekali tanya niat kita ni. Niat kita ni apa? Kenapa aku nak tegur dia? Kalau niat kita memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak macam wal takun minkum ummatun yad'una ila khair. Kita nak jadi umat yang mana kita menyeru kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat kebajikan. Kita memang ikhlas nak buat macam gitu, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Dan bila Allah akan bantu, kerana kita dah cakap nasihat, fadzakir in nafa'ati dzikra, zikir tu ataupun dzikra, peringatan itu ada manfaatnya. Kadang kita cakap aku dah bilang tapi dia tak dengar ni. Kata Allah, apa yang kita kasih peringatan ada manfaatnya. Manfaatnya mungkin bukan kepada orang tu, tapi mungkin kepada kita. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Jadi mungkin kita kasih peringatan, orang tu tak berubah katakan. Kita rasa lah buang masa aku je. Tapi peringatan itu sebenarnya peringatan untuk diri kita dulu. Bila kita ingat berikan peringatan pada orang lain, siapa yang diberikan peringatan dulu? Kita sebenarnya fokusnya. Fokus kita. Kalau dia tak terima pun kita diingati, kita diberikan peringatan tu. Jadi ada membawa manfaat.
Dan orang yang tidak, mungkin dia tidak berubah, katakan, solat lah bang, solat gini-gini. Kita cakap dengan abang, gini-gini solat. Dia, biarlah, gini-gini. Mungkin peringatan yang kita berikan pada hari ini, kita tak nampak manfaat dia hari ini. Mungkin manfaat dia nanti. Mungkin lepas kita dah meninggal dunia, nanti dia ingat apa kita cakap, dia solat. Sebab apa yang kita ingatkan dia solat. Mungkin bukan sekarang. Subhanallah. Tapi kita kena yakin yang bukan dalam kuasa kita, tapi kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut wanuyassiruka lil-yusra. Apa yang kita nak buat, Allah akan permudahkan. Nampak macam susah pun sebenarnya ada kemudahan. Siapa nak kemudahan, insya-Allah kalau awak niatnya betul, mudah, Allah akan mudahkan. Cuma kita stres kalau kita cakap orang tu tak berubah, sebab kita tak boleh. Di sini Allah dah sebut. Bila kita kasih peringatan, ada dua macam orang. Sayadzakaru may yakhsha, orang yang takut dengan Allah, maka dia akan terima pelajaran tu. Apa yang kita berikan ingatan, ikhlas, kita niatkan, kita memang tak ada nak riak ke, nak jatuh-jatuhkan maruah dia ke, ataupun nak aib-aibkan dia ke, kita benar-benar ikhlas nak kasih dia peringatan. Allah kata, sayadzakaru may yakhsha, orang yang takut dengan Allah, dia akan menerima peringatan. Dia akan terima. Okey? Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang ni dia akan menghindarkan dirinya daripada orang-orang yang celaka. Dia akan hindarkan dirinya daripada orang celaka. Alladhi yaslan naral kubra, orang-orang yang mana akan masuk ke dalam neraka yang maha besar. Jadi orang-orang ni kalau diberikan peringatan, dia ingat orang-orang yang masuk neraka, dia tak nak buat. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, sebab dia ingat orang yang masuk neraka ni, dia la yamutu fiha wa la yahya, tak hidup, tak mati, tak hidup. Orang dalam merasakan azab dalam neraka ni selama-lamanya, dia tak mati supaya dia akan rasa azab napi neraka dengan cara berterusan, dan dia tidak akan hidup, dalam erti kata mereka ni tidak dapat lepaskan diri daripada, macam mereka ni sebenarnya tak hidup tak mati. Subhanallah. Jadi Allah kata orang yang dia takut dengan api neraka, dia akan terima peringatan ni. Qad aflaha man tazakka. Dan apabila dia terima dan dia cuba, qad aflaha man tazakka, dia telah berjaya orang yang sucikan hati. Dia cuba nak sucikan hati dia. Okey, aku dah diberikan peringatan, sepatutnya aku tak boleh buat, maka aku cubalah untuk mensucikan hati aku. Cuba saja, maka Allah kata qad aflaha, dia telah berjaya. Dia dah diberikan peringatan, lepas tu dia nak cuba untuk sucikan hati dia, dia berjaya. Cuba saja, belum habis. Kita mana ada boleh tak sucikan hati 100%, dah nak cuba je. Sis cuba ni. Nak cuba je dekat jalan yang baik. Allah kata, dah. Telah berjaya kan, Allah kata sanuyassiruka lil-yusra. Allah akan mudahkan. Jangan fikir-fikir banyak. Kalau kita betul-betul nak sucikan hati kita, Allah akan mudahkan. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah kata ingat nama Tuhan kamu dan solat. Allah suruh solat. Dirikan solat. Macam mana pun kita berdosa, jangan tinggalkan solat. Jangan kita sampai kita dengar setan kata, oh kau ni dah lah zina, dah lah gini, dah lah mengumpat, apa solat? Allah tak terima pun solat kau. Apa pun kita buat, solat lah. Jangan tinggalkan solat. Dan ingat nama Allah. Ingat nama Allah tu apa? Sebab nama Allah dah sifat Allah. Nama Allah ingatkan kita siapa Allah itu. Kembali kepada yang ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Tasbih, Allah itu sayang pada kita. Allah ini Masya Allah, ingatkan diri kita sifat-sifat Allah yang mana kita lupa. Kita dah diingatkan, kita ingat nama Allah, kita solat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi kamu lebih suka dunia, lebihkan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi yang bagus, yang lebih bagus tu apa? Al akhirah. Allah kata kita ni manusia, kadang-kadang diberikan peringatan, takut dengan neraka, tapi apa yang kita yang stop kita ni, kita lebih suka dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunia, kita lebih favorkan dunia, ingatkan dunia. Cukup dunia macam mana? Kita nak enjoy kat dunia. Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat tu khairun, dia lebih baik, wa abqa, dia lebih kekal.
Dia lebih baik dan dia lebih kekal. Satu peringatan untuk kita ni, subhanallah. Kadang kita fikirkan untung di dunia, untung di dunia, untung di dunia. Sukanya dunia sahaja. Akhirat, padahal Allah kata awal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fi suhufil ula. Ini adalah pelajaran yang termaktub dalam kitab yang terdahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Maksudnya petunjuk yang Rasulullah SAW bawa untuk umat Rasulullah SAW bukan satu perkara baru. Itu perkara dulu dan perkara sekarang. Kita ni kena pilih apa yang baik. Betul tak? Dan semuanya ada peringatan. Subhanallah. Peringatan jangan kita sekutukan Allah. Jangan peringatan kita tentang hari kiamat, tentang dosa, tentang pahala, tentang neraka, tentang syurga. Ini semua ada peringatan. Tapi sama je daripada Adam AS, daripada Nabi Ibrahim AS, kepada Musa AS, kepada Isa AS, semua sama. Diberikan peringatan. It's up to us to make a choice. Okay. Jadi surah Al-A'la ni memang Masya Allah lah. Surah yang memang bagus dan memberitahu kita yang kehidupan akhirat ni adalah kekal. Kehidupan di dunia ni adalah bukan kekal. Antaranya surah Hadid, surah Al-Hadid yang diceritakan di sini, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni ayat 20 antara ayat favourite saya. Allah sebut i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Allah kata ketahuilah bahawa kehidupan kita di dunia ni, yang pertama la'ibun wa lahun, senda gurau je. Main-main je, mainan. Anak-anak saya kecil ni, kita kalau kecil-kecil ni, kita suka apa? Kita suka mainan. Kita mainan, baby doll. Kita suka main je kan? Ada ingat nak apa-apa tak? Tak ada. Nusaibah mana ni ingat nak masuk universiti ke? Nusaibah ni yang umur setahun lebih, dia nak main. Main happy lah kan, main. Jadi Allah sebut ni, stages of life kita. Yang pertama, annamal hayatud dunya. Kita hidup dunia ni, mainan. Wazinatun, perhiasan. Dah besar sikit macam Ammar dengan Nafisa, anak saya ni dah besar sikit kan. Dah primary 5 kan, dah primary 3, nak apa nak melawar kan. Can I have this kind of glasses? Kenapa nak kena ada glasses tu? Saya rasa macam glasses tu macam nenek-nenek tau. Tapi daripada dia itulah trending. Sekarang everybody use that glasses. Sebab dia kena tukar glasses. Jadi saya tengok, saya pula tak boleh accept dia ada glasses besar tu kan, dan round tu kan. Tapi dia kena suka zinatun. Want to look nice. Okay, want to look nice, zinatun. Wa tafakhurun bainakum. Lepas tu pergi sekolah mana? PSLE result apa? O level macam mana? A level JC mana? Kan? Semua nak tafakhurun bainakum. Wa takathurun fil amwal. Dah tua sikit buat apa? Cari kerja. Gaji berapa? 3,000. Gaji berapa? 5,000. Gaji berapa? Gaji aku lagi banyak. Gaji takathurun fil amwal. Walaulad. Bapa nak berapa ni? Berapa anak? Kau ni anak. Aku anak 10. Macam gitu kan? Takathurun fil amwal. Allah kata ni manusia, kita dah permainan, kita suka perhiasan, lepas tu kita compare siapa dapat lagi banyak, lepas tu harta, lepas tu anak. Subhanallah. Kalau Allah kata, Allah dah sebutnya, Allah kata kamathali ghaithin, seperti hujan. A'jabal kufar. Dia adalah seperti nabatuhu thumma, macam seperti hujan yang mana orang yang petani ni, bila dia tengok tumbuh-tumbuhan dia tengok hujan, dia dah tengok tumbuh-tumbuhan dia grow kan, dia rasa happy. Ajab, dia rasa wah happy ni, Masya Allah. Dia rasa macam itulah dia punya kebanggaan, dia punya happiness. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Lepas tu tumbuh-tumbuhan yang dia suka tu, yang dia banggakan, yang dia happy ni, itu tumbuh-tumbuhan tu akan menjadi kering dan engkau lihat ia menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Sama tak dengan ayat tadi yang kita cakap dalam surah Al-A'la? Sama kan? Allah sebut apa tadi? Allah sebut, Allah ceritakan apa? Waladhi akhrajal mar'a, yang menunjukkan menumbuhkan rumput tumbuh-tumbuhan, faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu menjadikan dia kering lagi hitam. Jadi Allah kata tak ada apa-apa. Yang kita banggakan, anak kita, rumah kita, kereta kita, kerja kita, akhirnya apa? Tak ada apa-apa. Akhirnya benda yang kita bangga, yang kita happy, benda tu pun nanti yang kita tengok akan hancur. Sebab semuanya tak ada yang kekal.
Dan Allah kata wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat nanti siksa yang amat pedih, amat keras. Wa maghfiratu minallah, tapi ada maghfirah, ada keampunan, pengampunan daripada Allah. Wa ridwanun, ada keridaan daripada Allah. Dan lepas tu Allah sebut last cantik, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan apalah kehidupan di dunia ni, hanyalah kesenangan tipuan semata. Allahu Akbar. Subhanallah. Tipuan semata je. Kita nak beg mahal-mahal, 30,000, 40,000, 50,000, tak apalah beg. Padahal apa dia? Tak ada. Mati pun tak dibawa beg tu. 50,000 nak masuk dalam apa? Tak ada. Kan? Kita nak apa tu, benda-benda yang mewah-mewah. Boleh mati, boleh masuk? Tak masuk. Semua tak dapat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebab itulah Rasulullah SAW sebut, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cintakan dunia itu menjadi punca segala kesalahan. Tak salah nak benda, tak salah, tapi dah terlalu obses, terlalu nak tu, terlalu dah banyak, terlalu kita ni dunia sangat, sampai akhirat pun lupa, sampai kita kejarkan dunia, sampai kita cari benda yang dengan cara tak halal pun tak apa, yang penting kita dapat dunia. Itu maksudnya kita tak membina akhirat, kita bina dunia saja, tapi for what? Sia-sia sahaja. Tapi kalau kita kejarkan dunia, tapi dengan masa yang sama kita kejar akhirat, itu baru dia go together, insyaAllah. Okay. Jadi Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, kita dah selesai pelita Quran, insyaAllah surah Al-A'la. Pada sesi ini kita capkan setengah jam saja. Saya beritahu setengah jam saja. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi hadapan. Okay. Terima kasih muslimin dan muslimat. Kita akhiri dengan tasbih al-kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.